Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu perkenalkan diri cikgu, Cikgu Nurul Izzah binti Ismail, guru kanan bahasa dari SMK Hamid Khan. Pada kali ini, cikgu akan berkongsi dengan murid-murid sekalian teknik menjawab kertas bahasa Melayu tingkatan 4 KSSM format baharu. Jadi fokus perbincangan kita dalam kertas 2, bahagian A soalan 4 iaitu bahasa Melayu standard. Di prosa tradisional yang kita akan kaji ialah kepimpinan melalui teladan dan cikgu akan hasilkan beberapa siri. Untuk siri yang pertama pada kali ini, kita akan fokus kepada teknik dan petua menjawab. Buku teks antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul merupakan rujukan utama kita dan cikgu juga menggunakan rujukan tambahan daripada buku Cikgu Tan CL untuk menghasilkan teknik menjawab pada kali ini. Seterusnya, kita akan lihat teknik dan petua menjawab soalan bahasa Melayu standard. Di sini, cikgu akan kongsikan 8 tips ataupun petua untuk menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Yang pertama, murid perlu perhatikan susunan ayat dalam petikan perlu dikekalkan. Perlu dikekalkan. Contohnya murid, pada halaman 27, baris yang ke-6. Berapa lamanya didengar oleh patih Gajah Mada? Dari susunan ayat klasik ini perlu dikekalkan dalam jawapan murid. Tidak berapa lama kemudian didengar oleh patih Gajah Mada. Menjadi kesalahan apabila murid menukar susunan ayat, susunan ayat klasik ini kepada ayat standard yang dibina. Jadi salah. Tips yang kedua murid, bahasa istana tidak boleh diubah. Bahasa istana tidak boleh diubah. Contoh ayat, Tuan Tun Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda. Yang cikgu garisi ini ialah bahasa istana. Nanti dalam siri yang berikutnya, cikgu akan terangkan contoh-contoh bahasa istana yang terdapat dalam prosa tradisional ini. Dan ada satu kaedah yang cikgu akan kongsikan untuk memudahkan kamu mengingat bahasa istana tersebut. Bila menghadap ini ialah bahasa istana. Jadi bila murid menukar kepada bahasa Melayu standard, maka bahasa istana ini perlu dikekalkan. Bila murid menukarkan kepada perkataan lain walaupun sama maknanya, contoh menjumpai. Jadi jawapan murid ini dikira salah. Jadi murid, bahasa istana tidak boleh diubah sama sekali. Tips yang ketiga, kata ganti nama diri perlu dikekalkan. Perlu dikekalkan. Contoh di sini, Tuan hamba. Tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga. Tuan hamba ialah kata ganti nama diri. Jadi, bila kamu menukar kepada bahasa Melayu standard, kekalkan kata ganti nama diri itu. Tidak boleh ditukar kepada kamu atau engkau. Itu tips yang ketiga. Seterusnya, tanda baca perlu dikekalkan. Tengok contoh ni murid, ada penggunaan tanda baca dalam prosa klasik ini. Contoh di sini, siapa menyuruh membunuh bapaku itu supaya negeri Majapahit ini habis kubinasakan. Ada pembuka kata petik, ada tanda soal dan juga penutup kata petik. Maka bila kamu bina ayat standard, kekalkan tanda baca tersebut. Kekalkan tanda baca tersebut. Jika kamu gugurkan, maka jawapan kamu dikira salah. Seterusnya murid, bilangan ayat mestilah sama dengan teks asal. Bilangan ayat mestilah sama dengan teks asal. Jikalau hamba belum dipecat, bagaimana hamba hendak dicerca? Ini ada satu ayat dalam bahasa klasik ini. Jadi bila murid menukar, murid tidak boleh pecahkan, tidak boleh jadikan bilangan ayat itu bertambah. Contohnya daripada satu ayat asalnya dalam soalan menjadi 2, 3 atau lebih. Contoh jawapan murid di sini, jikalau hamba belum dipecat, diletakkan tanda noktah. Bermaksud ayat ini sudah berakhir. Akan bermula dengan ayat baharu. Jadi murid ini telah membuat 2 ayat untuk jawapannya. Jadi jawapan murid ini salah. Sepatutnya jikalau hamba belum dipecat, bagaimana hamba hendak dicerca? Ini adalah jawapan yang betul. Jadi bilangan ayat murid mestilah sama dengan teks asal.
Okey, seterusnya kita akan lihat teknik yang keenam. Okey, teknik yang keenam murid. Okey, nama. Nama watak tidak boleh diubah. Okey, contoh ayat. Maka berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tun Perak itu. Okey, jadi ada dua watak yang digunakan dalam ayat ini iaitu Sultan Muzaffar Shah dan juga Tun Perak. Jadi bila murid menukar kepada bahasa Melayu standard, maka watak tersebut perlu ditulis lengkap sama seperti dalam teks asal. Okey, tidak boleh disingkatkan ataupun ditulis dengan huruf kecil. Okey, menjadi kesalahanlah dalam jawapan murid. Okey, tips yang ketujuh murid, nama tempat. Okey, nama tempat juga tidak boleh diubah. Tadi nama watak, sekarang nama tempat juga sama. Tak boleh diubah juga. Okey, contoh perhatikan jawapan murid ini. Ya, sedang negeri Dahar Pati alahkan. Dahar sengaja ditambah huruf R di sini. Jadi salah dari segi ejaan lah. Jadi jawapan murid ini dikira salah. Nama tempat tidak boleh diubah. Okey, dan tips yang terakhir murid. Okey, jawapan jawapan mestilah sama bentuknya dengan petikan soalan dari segi apa? Dari segi pemerengganan. Okey, contoh diberikan teks klasiknya dalam satu perenggan. Maka ada seorang anak seri jadi raja. Tun Umar namanya. Terlalu berani. Kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh bendahara paduka raja suluh perahu siam itu. Okay, ditulis dalam satu perenggan. Jadi bila murid menukar kepada bahasa Melayu standard, okey, satu perenggan mesti ditulis dalam satu perenggan juga. Ya? Okey, apa kesalahan murid ini? Murid ini telah memisahkan jawapannya kepada dua perenggan. Okey, jadi ini adalah satu kesalahan yang tidak sepatutnya dibuatlah dalam proses menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Okey, semoga bermanfaat murid. Teruskan ulang kaji, jangan lupa tonton siri yang kedua.